masih ingat, malam itu kami berkumpul anak beranak. Along ada, Angah juga turut pulang. Acik dan aku juga tidak ketinggalan melengkapkan malam yang indah itu. Malam itu, emak memasak juadah istimewa daripada biasa. Gulai ikan sembilang kegemaran Abah menjadi menu utama. Sambal udang campur petai, sayur keladi, gulai ayam kampung dan ikan terubuk cicah air asam yang paling sedap disediakan emak sejak dahulu lagi. 3 kali Abah menambah malam itu. Kami keheranan dengan selera Abah yang tiba-tiba bertambah. Aku yang tidak menjamah ikan sungai dipaksa oleh Abah supaya merasanya walaupun sedikit. Sedap wujudnya, apalagi kalau emak yang memasak. Malam itu, aku kira malam keramat. Apabila Alo dan Acik yang bertahun-tahun tidak bertegur sapa menampakkan tanda akan berdamai. Air dicincang tidak akan putus dan biduk berlalu kiambang pasti bertaut. Entah, aku tidak tahu punca persekitaran mereka. Kata Abah, hal orang lelaki. Malam itu telah menjadi malam kenangan yang akan aku ingat sampai bila-bila. Selepas 3 bulan berlalu, keluarga kami menjadi murung kerana dilanda musibah yang paling menyedihkan. Ratu hati kami pergi menghadap Ilahi. Aku terasa sepi sejak emak hilang daripada kami, kerana emak tempat kami bermanja. Rumah itu seakan tidak bermaya. Aku tahu yang paling terasa kehilangan ialah Abah. Selama ini, emaklah tempat Abah menyandar kasih, melenyapkan sepi hatinya, dan emaklah teman hidup Abah yang paling setia. Aku cuba menemani Abah, mengisi ruang-ruang sepi yang ditinggalkan oleh emak. Aku tidak menyalahkan abah yang lain kalau mereka kurang waktu untuk Abah, kerana masing-masing punya kehidupan sendiri. Aku kira Abah juga mengerti. Abah berkata, Avirah juga akan tinggalkan Abah suatu hari nanti. Tambah Abah lagi, doktor muda macam Avirah tentu sentiasa sibuk. Aku menjawab, Avirah sudah memohon untuk bertugas di tempat paling hampir dengan kampung kita supaya dekat dengan Abah. Kata aku melenyapkan kebimbangan Abah. Aku tidak pernah menyesal kerana menolak tawaran belajar di luar negara dan memilih universiti tempatan untuk menyambung cita-cita menjadi doktor seperti Along. Aku lebih menyesal kalau meninggalkan Abah dalam kerinduan dan kesepian. Aku kira akulah paling rapat dengan Abah. Mungkin kerana aku satu-satunya anak perempuan Abah. Disebabkan Abah juga, aku menolak cinta Dr. Luqman. Bagiku, lelaki itu sangat sophisticated. Anak orang berada dan tidak akan pernah mengalah meninggalkan kota tegahnya untuk mengikut aku tinggal di kampung yang masih tertinggal jauh daripada hidup yang moden serta lengkap dengan kemudahan. Tidak mungkin lelaki itu akan putarkan watak hanya kerana cinta terhadap gadis pengitan seperti aku. Aku menolak cintanya dengan 1000 alasan, walaupun dia tidak berhenti-henti mengirimkan aku mawar merah yang harum dan cantik. Aku tidak mahu terlanjur mencintainya, walaupun ramai yang beranggapan aku menolak tuah. Biarlah, aku tidak akan kempunan. Bagiku, puncak cinta bukan pada tawaran harta, bukan pada paras rupa, tetapi pada hati dan keserasian dalam ikatan. Hujung minggu itu, Along menelefon aku. Katanya, Abah memintanya mencari ikan sembilang untuk dimasak gulai dan meminta semua anaknya pulang. Kata Abah, di kampung sekarang agak susah untuk mencari ikan sembilang. Abah rindu akan anak cucunya. Abah rindu untuk makan bersama-sama seperti dahulu. Kedengaran suara Along seperti keberatan untuk memenuhi harapan Abah dengan alasan sibuk dengan kerja. Angah pula berada di Miri. Hujung minggu itu, hanya aku dan Acik serta isterinya yang sedang sarap mengandung anak pertama yang pulang. Kami sama-sama memasak gulai ikan sembilang untuk Abah. Mungkin tidak sesedap masakan arwah emak, tetapi aku harap Abah gembira dan kempunan Abah tertanggal. Sesudah menjamah nasi pada malam itu,
Abah melayang kami berbual di anjung tempat yang selalu menjadi pilihan kami untuk berkumpul. Banyak cerita yang Abah kongsi bersama kami. Kisah mudanya yang bergelar seorang guru. Tetapi sayang, tidak seorang pun anak-anaknya berminat untuk menyambung kerjayanya sebagai pendidik. Namun, Abah tidak kesal kerana pelajaran dan ilmu agama sudah ditinggalkan untuk anak-anaknya. Malam itu, aku melihat Abah sarat dengan kasih sayangnya kepada anak-anak. Walaupun sesekali dia menghilang di kejauhan. Mungkin kesal kerana perhimpunan kami malam itu ada kurangnya. Sebelum Abah masuk ke bilik tidurnya, Abah sempat melemparkan senyuman untuk kami. Kata Abah, alangkah indahnya kalau semua anaknya dapat pulang. Abah juga memuji gulai ikan sembilangku. Katanya, gulai itu menambahkan lagi rindunya kepada emak. Hampir saja menitis air mataku. Aku tidak tahu mengapa jiwa seorang anak ini seakan dapat merasakan sesuatu. Hati aku berdebar, tidak sebagaimana selalu ketika Abah memandang aku. Keesokannya, aku menemui jawapan keresahan itu. Ketika aku mengunjukkan Abah untuk solat subuh bersama-sama, aku mendapati nafas Abah tidak beralun seperti biasa. Abah telah meninggalkan kami dengan kasih yang terlalu indah. Rupanya, itu pertemuan kami yang terakhir. Pagi itu, Alun dan Angah pulang dengan kekesalan pada wajah mereka kerana gagal menunaikan permintaan daripada seorang Abah yang tercinta.